Selepas tragedi ngeri melibatkan diri Jadin, dia kini tinggal di rumah Tok Ayah. Dia sangat-sangat berterima kasih pada Tok Ayah dan begitu juga Seri Dia kerana menyelamatkan nyawanya. Tak terbalas budi yang mahu jadi balas terhadap kebaikan mereka. Buat masa ini, Jadin dirawat oleh Dr. Ikram. Dia akan datang ke rumah Tok Ayah untuk melihat keadaan Jadin yang menunjukkan tahap kesihatannya makin positif. Sampai ada satu hari, sudah sampai masanya Jadin akan membalas budi dan kebaikan Tok Ayah dan Seri Dia. Ketika itu, Adnan datang ke rumah bersama beberapa orang dan mahu berjumpa dengan Tok Ayah. Hal ini berkaitan dengan tanah pusaka nenek moyang Seri Dia. Tanah tersebut mahu dibeli oleh majikan Adnan, namun Tok Ayah menolaknya, walaupun tanah tersebut boleh dijual dengan bernilai RM500,000. Seri Dia memarahi Adnan kerana lelaki itu seperti tak faham bahasa. Tok Ayah takkan sesekali menjual tanah tersebut. Bukan apa, kalau tanah itu untuk dirikan masjid, tak apa juga. Ni tidak, tanah tersebut mahu dirikan hotel dan kasino. Jadin pun mendengar juga perbalahan mereka dari jauh. Dia berkata dalam hati, apa salahnya kalau bina hotel atau kasino? Boleh dapat pulangan lumayan. Buat masa ini, perwatakan Jadin masih jahil dalam agama. Makin lama, kesabaran Adnan mula hilang. Bila keadaan dah nampak kecoh, muncul pula seorang lelaki keluar dari kereta, iaitu Zafri. Dia cuba berlemah lembut dalam tutur katanya. Dia mahu ajak berbincang demi kebaikan bersama. Dia berkata dengan duit jualan tersebut, Pak Samad mampu untuk membeli apa saja yang inginkan. Dia tidak mahu membuang masa dan perkara ini dapat diselesaikan dengan secepatnya. Zafri berdiri tegak depan Pak Samad dan dia berharap orang tua itu berkata ya kepadanya. Aku bukan macam orang lain yang gilakan duit. Aku nak simpan tanah tu untuk cucu cicit aku. Kan aku dah cakap hari tu. Malah bukan hari tu je, dari minggu lepas aku dah beritahu korang semua kan. Tapi korang ni bodoh, tak faham bahasa. Naik suara Tok Ayah. Jadin melangkah ke depan pintu dan menunjukkan dirinya di depan semua orang. Adnan melihat lelaki itu dan terus bertanya pada Pak Samad. Tok Ayah memperkenalkan Jadin sebagai anak saudaranya. Masing-masing sudah memandang anak saudara Pak Samad dan reaksinya seperti pelik. Macam pernah nampak, tapi di mana ya? Jadin memberi amaran kepada Adnan, Zafri dan beberapa orang lain supaya jangan ganggu Pak Samad lagi. Kalau tidak, buruk padanya. Zafri hanya mampu tergelak dengan kata-kata Jadin. Dan selepas itu, dia menumbuk perut Tok Ayah. Serta-merta Tok Ayah terduduk menahan rasa senak dan mengadu kesakitan. Seri Dia menjerit melihat keadaan Tok Ayah. Zafri membuka langkah deras ke arah Jadin. Belum sempat lagi menyentuh tubuh Jadin, penumbuk padu dari Jadin hinggap ke mukanya terlebih dahulu, dituruti dengan kuncu-kuncu yang lain. Semuanya habis dibelasah oleh Jadin. Seri Dia memandang Jadin yang langsung seperti tidak merasa sakit itu. Macam mana lelaki ini mampu berlawan dengan 4 orang tanpa orang-orang itu menyentuh tubuhnya? Buat masa ini, Seri Dia tidak tahu siapakah sebenarnya Jadin. Itulah kelebihan yang ada pada diri Jadin yang merupakan seorang bodyguard. Zafri dan yang lain berlalu meninggalkan rumah Pak Samad. Namun perkara ini belum selesai dan mereka akan kembali sehingga Tok Ayah setuju menjual tanah tersebut.